Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat menyambung lagi kuliah 40 hadis kemuliaan kota Mekah, dan kita dah sampai pada hadis yang ke-6. Tajuknya Mekah terpelihara daripada kejahatan Dajjal. Sekali lagi saya ulangi, tajuknya Mekah terpelihara daripada kejahatan Dajjal. Hadisnya berbunyi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al malaikatu safina yahrusunaha thumma tarjufu al madinatu bi ahliha thalatha rajafat fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan ia akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu pun pintu masuknya melainkan adanya para malaikat yang saling berbaris menjaganya. Kemudian bergegarnya, yakni gempa bumi di Madinah bersama penduduknya sebanyak 3 kali gegaran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baiklah tuan-tuan dan puan, mari kita tengok apakah huraiannya ataupun keterangannya. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda dan peristiwa besar yang akan berlaku pada akhir zaman, seperti mana peristiwa yang dikhabarkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sabit. Seperti yang kita dah sedia maklum tuan-tuan dan puan, ya, apabila hampirnya kiamat, dia ada tanda. Ya, dia ada tanda kecil, ada tanda besar. Ada ulama yang kata tanda kecil ni 40 tanda. Ada yang kata sampai 100 tanda. Tapi nak ceritanya yang tanda kecil semua dah berlaku. Semua dah berlaku. Ya, ada pun tanda besar dia. Tanda besarnya setakat ini ya belum berlaku lagi. Iaitu disenaraikan ada 10 tanda besar. Jadi bila dah keluar tanda yang besar ni, maknanya itu dah betul-betul dekat sangat dah. Ya, tanda kecil keluar ni pun dah dekat kiamat dah. Tapi kita tunggu tak sampai-sampai lagi ni. Yang dikatakan dekat tu macam mana? Ya, masa zaman Nabi dulu pun dah ada sahabat tanya dah, bilakah berlakunya kiamat? Nabi buat isyarat 2 jari yang dirapatkan, jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi maksudnya apa? Dah dekat berbenar dah. Itu daripada zaman Nabi lagi 1400 tahun yang lalu. Ya, dan kita pula pada zaman sekarang ni pun, bila kiamat ni, kita bukanlah minta nak supaya kiamat tu berlaku sekarang. Ya, kalau boleh kita minta biarlah lambat lagi kan. Tapi nak ceritanya dah dekat, tapi belum berlaku lagi. Ya, tanda besarnya ada 10 seperti yang disenaraikan dalam salah satu daripada tanda besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul, Dajjal akan keluar. Ya, malah diceritakan tuan-tuan, bukan sahaja Nabi kita, bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpesan, yang memberi amaran kepada umatnya tentang kemunculan Dajjal ni. Ya, sebab yang kata Dajjal ni memang dajjal. Dia muncul, dia keluar tu agendanya memang dia nak menyesatkan, ya, dia nak merosakkan akidah kita, dia nak merosakkan iman kita, dan dia nak mengeluarkan kita daripada agama kita,
Itu dia punya tugas dia, kerja dia, agenda dia. Malah nabi-nabi yang terdahulu pun, padahal yang hidup di akhir zaman ni kitalah umat Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang dulu pun, yang sebelum Nabi Muhammad pun pesan kepada umat mereka, kepada kaum mereka tentang kemunculan Dajjal. Maknanya nak cerita nabi-nabi yang dulu, Nabi Muhammad pun pesan yang memberi amaran tentang Dajjal. Ini bermaksud betapa bahayanya, betapa perlunya kita untuk menjaga iman kita daripada terpedaya, terpesong, tergelincir dengan fitnah Dajjal. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW telah menyatakan pada akhir zaman kelak, kota suci Mekah akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kata Mekah ni tuan-tuan, ni dah berapa kali kita punya siri kuliah ni tentang kehormatan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kota Mekah. Salah satunya ialah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Dajjal. Dajjal tidak akan dapat memasuki kota ini dari mana-mana arah. Ikutlah mana pintu, atas, bawah, tengah, tepi, kiri, kanan, depan, belakang, Dajjal tak boleh masuk. Dia dah macam ada, orang kata ada pagar, ada benteng, ada pendinding. Begitu juga dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Bukan setakat kota Mekah saja, malah Madinah. Jadi kalau orang tanya soalan, dalam banyak-banyak tempat dalam dunia ni, di mana yang Dajjal tak boleh masuk? Semua tempat Dajjal boleh masuk kecuali 2 tempat, iaitu Mekah dan Madinah. Begitu juga dengan kota Madinah Al-Munawwarah, ia juga akan dipelihara daripada kejahatan Dajjal dan bala tenteranya. Jadi maksudnya Mekah, Madinah Allah dah pelihara, kemudian Dajjal nak masuk aja, sebab Dajjal ni dia akan pergi ke seluruh pelosok dunia. Tak kira tang mana dia akan sampai. Berdasarkan hadis, Nabi kata dalam tempoh 40 hari. Tapi panjanglah cerita 40 hari itu, bukan seperti yang kita bayangkan 40 hari macam sekarang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dia punya perkiraan itu. Hari pertama bersamaan setahun, kata Nabi. Jadi 40 hari itu bukan seperti mana yang kita faham sekarang ni. Dia ada maksud dia. Itu nantilah kita bincang pada waktu yang lain. Jadi nak ceritanya, Dajjal dia akan pergi ke seluruh pelosok dunia, termasuklah Malaysia, negara kita, sampai juga. Ustaz, kampung saya ni ceruk ni, sampai juga sampai. Dia tak kira tang mana ceruk ke tak ceruk ke, pekan ke tak pekan ke, Dajjal akan sampai. Antara peristiwa yang turut berlaku berdasarkan hadis ini menunjukkan pada akhir zaman akan berlakunya satu gempa bumi di kota Madinah yang akan mengeluarkan orang kafir dan munafik yang berada di dalamnya. Ini cerita di Madinah pula. Akan berlaku gempa bumi sebanyak berapa kali? 3 kali gempa bumi. 3 kali gempa bumi. Dan semasa gempa itu berlaku, kan biasanya orang pun jadi huru-hara lah kan. Ada yang tercampak, terpelanting apa semua. Jadi masa gempa itu berlaku, dia akan menyebabkan terpelanting kan, golongan kafir dan munafik yang berada di dalamnya. Maknanya yang betul-betul tinggal, yang original, yang asli berada di dalam Mekah, ketika selepas berlakunya gempa itu, hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman saja. Orang yang kafir, orang yang munafik, munafik ni maknanya yang berpura-pura beriman pun terkeluar juga. Sebab kadang-kadang orang yang munafik ni dia macam orang beriman. Dari segi luarannya tengok semayang pun sekali. Kalau kita biasa dengar kisah Ubay bin Salul bin Abdullah bin Ubay bin Salul, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama pun Abdullah, nama macam nama ayah Nabi, macam nama anak Nabi tu, Abdullah. Kemudian kita selalu dengar ceritanya dia semayang di belakang Nabi lagi. Tapi dia rupa-rupanya bapa munafik.
Dia sebenarnya hakikatnya dia tak beriman, tapi dia berlakon beriman di hadapan orang-orang yang beriman. Baik, habis dah keterangan ataupun huraian hadis. Kita tengok pula kelebihan ataupun fadilat. Hadis ini menunjukkan, hadis di atas menunjukkan kewajipan bagi kita sebagai umat Islam untuk meyakini Mekah ialah bumi yang akan terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kejahatan hingga hari kiamat. Inilah mukjizat besar yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan ya. Tadi dalam hadis tadi ada disebutkan malaikat akan menjaga setiap pintu-pintu ya. Pintu-pintu macam tadilah, atas, bawah, tepi kan, belakang, kiri, kanan. Malaikat akan jaga, malaikat tak bagi masuklah dajjal-dajjal ni. Pada akhir zaman Dajjal akan cuba menguasai semua manusia dan seluruh dunia. Namun ia tidak akan mampu untuk memasuki dua tempat, iaitu Mekah dan Madinah, kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala kehebatan makhluk yang terdapat di dunia ini. Walaupun Allah juga yang bagi kuasa kepada Dajjal ni tadi sebagai ujian keimanan untuk kita. Kan? Nampak tu macam hebat lah, macam dahsyat lah Dajjal ni, macam dah gaya macam Tuhan lah dia ni. Boleh menurunkan hujan, boleh menukar gitu gini kan. Kita kata boleh buat magic lah. Yang kalau orang lemah imannya, bila tengok dia kata ini Tuhan ni. Allah juga yang bagi kuasa tu kepada Dajjal. Tapi itu sebagai ujian kepada kita. Oleh sebab itulah mereka yang mengetahui rahsia-rahsia dan kelebihan kota Mekah amat berharap untuk terus berada di bumi ini. Kita pula bila pergi ke Mekah kan, kita kata tak nak balik lah, nak duduk sini je lah, selamat daripada Dajjal. Kita tak nak balik. Kita rasa kita bila duduk sini nanti kita tak adalah terkena fitnah Dajjal. Tapi nak buat macam mana, kena balik juga, nanti kena perambat pasal visa kita tu ada tempoh masa. Biasanya sebulan lah visa tu kan. Jadi tak boleh balik jugalah. Tapi kalau mati, kebetulan kita pergi ke sana tu mati pula di sana, itu rezeki kita lah tuan-tuan. Mati di sana tu maknanya mati sebelum jumpa Dajjal. Lepas tu pula mati di sana tu besarlah dia punya fadilat dia kan. Baik, jadi alhamdulillah habis dah untuk tajuk yang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk hadis yang akan datang, iaitu hadis yang ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.